Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya pengukuhan pucuk pimpinan dalam sektor minyak dan gas untuk memastikan keselamatan ekonomi negara. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat BSP, Baginda juga bertitah menzahirkan harapan agar strategi bijaksana diatur bagi meningkatkan penghasilan minyak dan reserve negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzati Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat Syarikat Minyak Brunei Shell BSP di Penaga Seria pagi tadi. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan keprihatinan dalam beberapa perkara. Antaranya pentingnya pengukuhan pucuk pimpinan untuk memastikan keselamatan ekonomi negara, membantras mana-mana aktiviti yang menyalahi undang-undang serta anak-anak tempatan akan dapat menerajui jawatan-jawatan lebih tinggi di masa akan datang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah seperti yang sama-sama difahami bahawa industri minyak dan gas adalah merupakan nadi utama ekonomi negara ini. Dengan berlakunya pelbagai krisis di peringkat global dan dalam situasi ekonomi yang sangat mencabar, negara titah Baginda tidak boleh terlalu selesa dan perlu terus giat membuat persiapan yang mampan dalam mendepani isu-isu tersebut. Oleh itu, pengukuhan pucuk pimpinan di dalam sektor minyak dan gas adalah sangat penting untuk memastikan keselamatan ekonomi negara. Pucuk pimpinan dilihat sangat penting untuk menentukan syarikat BSP berdaya tahan ataupun tidak dari usaha gigih dan ketekunan kepimpinanlah dapat dilihat satu hasil sama ada memberangsangkan atau sebaliknya. Jika kepimpinan lemah atau kurang menyerlah, maka ini pasti sahaja akan membawa lemah pula penghasilannya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah apa yang dimaksudkan dengan pucuk pimpinan adalah termasuk lembaga pengarah Board of Directors Syarikat BSP, pemegang saham shareholders Syarikat BSP, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Jabatan Tenaga. Kerana itu, dalam menerajui industri minyak dan gas, beta sentiasa mengharapkan supaya pucuk pimpinan memiliki nilai-nilai dan ciri-ciri positif seperti moral yang baik, berintegriti tinggi, jujur, amanah, bijaksana, rajin, gigih, sentiasa berusaha ke arah memperkukuhkan dasar-dasar
yang menjamin keselamatan ekonomi, menambah baik amalan serta peraturan bagi meningkatkan ketulusan, transparansi, memperbaiki kaedah bagi mengesan amalan rasuah, internal fraud, criminal breach of trust, dan unethical conduct. Amalan-amalan yang baginda maksudkan itu bukannya ciri dan nilai yang mesti wujud di dalam syarikat BSP sahaja. Malah ianya titah baginda hendaklah meliputi segala aspek termasuk kontraktor dan subkontraktor yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri minyak dan gas. Dalam hal ini, beta menyarankan agar pihak pengurusan di syarikat BSP akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Biro Mencegah Rasuah dalam membenteras mana-mana kegiatan yang menyalahi undang-undang. Beta sangat gembira mengetahui pencapaian Brunaization di dalam syarikat BSP pada masa ini dianggarkan telah mencapai hampir 90%. Usaha ini hendaklah diteruskan dan apa yang lebih penting untuk memastikan Brunaization ini menjadi pencapaian yang lebih bermakna. Beta berharap anak-anak tempatan yang telah dan bakal menyandang jawatan-jawatan pelbagai tahap telah diberikan latihan yang penuh, fully trained, disertakan dengan program-program yang mempunyai indikator-indikator yang boleh dipantau untuk memastikan effective knowledge transfer daripada expatriates dan pakar-pakar industri minyak dan gas, supaya anak-anak tempatan ini benar-benar kompeten dan akan dapat menarajui jawatan-jawatan lebih tinggi di masa akan datang. Titah baginda seterusnya menekankan pentingnya latihan diberikan kepada anak-anak tempatan agar dapat mengisi kekosongan jawatan di dalam industri minyak dan gas. Beta juga mengambil maklum bahawa syarikat BSP secara berterusan mengenal pasti dan menilai anak-anak tempatan yang berpotensi tinggi untuk menjawat jawatan-jawatan tertinggi seperti pengarah urusan, jawatan-jawatan eksekutif dan jawatan-jawatan kepimpinan yang lainnya. Pengalaman, pengetahuan dan latihan sangat penting untuk diberikan secara berterusan dan konsisten kepada anak-anak tempatan ini bagi memastikan succession planning yang teratur. Selain itu, beta juga dimaklumkan bahawa banyak jawatan-jawatan kosong di dalam industri minyak dan gas di negara ini memerlukan kelayakan teknikal. Beta menggalakkan Jabatan Tenaga dan syarikat BSP untuk terus meningkatkan lagi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memastikan generasi akan datang dapat mengisi kekosongan ini sesuai dengan kelayakan yang diperlukan. Peraturan-peraturan Health, Safety and Environment HSE juga ditekankan dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Beta juga ingin
mengambil peluang ini untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kerja warga asing, expatriate, syarikat BSP yang selama ini telah memberikan sumbangan dalam sama-sama memajukan industri minyak dan gas di negara ini. Beta berharap mereka akan terus mengongsikan pengalaman dan kepakaran mereka bagi mengisi knowledge dan technological gap untuk meningkatkan produktiviti penghasilan minyak negara. Di samping mengambil berat penghasilan minyak, syarikat BSP dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri minyak dan gas di negara ini hendaklah mengambil berat terhadap peraturan-peraturan Health, Safety and Environment HSE. Pemeliharaan nyawa mesti diberikan keutamaan dan tindakan tegas hendaklah diambil jika berlaku sebarang insiden, terutama jika ianya berlaku disebabkan oleh pelanggaran peraturan. Baginda seterusnya bertitah menzahirkan harapan supaya strategi bijaksana diatur bagi meningkatkan penghasilan minyak dan reserve negara. Bagi menjamin pendapatan dan memastikan keselamatan ekonomi negara, Beta berharap syarikat BSP, lembaga pengarah BSP, shareholders BSP, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan Jabatan Tenaga akan dapat bekerjasama mengatur strategi yang bijaksana bagi meningkatkan penghasilan minyak dan reserve negara, termasuk melalui pelaksanaan kaedah-kaedah bagi peningkatan production, memproduksikan penemuan discoveries yang belum dimajukan dan meningkatkan aktiviti pencarian takungan-takungan reservoir minyak baru melalui pembawaan masuk teknologi terkini seperti untuk aktiviti seismic interpretation dan penggarudian. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan pentingnya semua fasiliti yang sedia ada dipastikan pada tahap optimum. Beta memahami pengeksplorasian dalam industri minyak dan gas mempunyai risiko dan ia juga memerlukan perbelanjaan yang besar. Oleh itu, Beta menasihatkan supaya semua proses dan kajian-kajian yang diperlukan bagi menemukan takungan-takungan minyak reservoir baru ini akan dapat dilaksanakan dengan berhati-hati menggunakan kepakaran anak-anak tempatan dan expatriates serta dibantu oleh teknologi yang tercanggih bagi mendapatkan hasil yang terbaik untuk negara, insya-Allah. Beta juga ingin mengingatkan supaya pucuk pimpinan syarikat BSP tidak mengabaikan fasiliti-fasiliti yang sedia dan memastikan semua fasiliti-fasiliti tersebut berada pada tahap yang optimum bagi memastikan maximum possible production rate. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat Syarikat Minyak Brunei Shell BSP di Penaga Seria, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melawat beberapa jabatan dan bahagian di Ibu Pejabat berkenaan.
Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di helipad Ibu Pejabat BSP dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. So we're also very proud we have 91. Jabatan Eksplorasi dan Pembangunan mula-mula ditinjau oleh Baginda. These are all explorationists. So as you see, this is a little bit of an international group. My colleagues from this year over here is the digitalization team. Is a Based on this. Yes. Yes. So this is very good. We were recognized. excellence. Jadi mudah kita ni kan, so this we can be part of as a Bangunan Pusat Data Baharu BSP turut menjadi perhatian Baginda. Lots of activities, so it's a great place to be. Thank you very much. Get access. I think I'm one of the first to get access. sini ada 6 orang shift cycle. Our shift, 2 shift. BSP merupakan penyumbang utama kepada hasil kewangan minyak dan gas negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Dubai, Emirat Arab Bersatu bagi menghadiri World Climate Action Summit yang akan diadakan pada 1 hingga 2 Disember 2023. Semasa the 20th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change COP28. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka berangkat menghadiri World Climate Action Summit bersama ketua-ketua negara dan kerajaan yang lainnya. Sidang kemuncak tersebut yang juga merupakan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia buat julung kalinya menghadiri peringkat tertinggi COP High Level Segment bagi COP mengalu-alukan para pemimpin dunia untuk membentangkan perkembangan dan aspirasi dalam semua tunggak Perjanjian Paris sekaligus menjana momentum dan bimbingan bagi acara-acara lain yang dianjurkan semasa COP ini. Selaku hos bagi COP28,
Emirat Bersatu akan memfokuskan kepada 4 peralihan paradigma iaitu mempercepatkan peralihan tenaga dan mengurangkan pengeluaran gas sebelum tahun 2030, melaksanakan transformasi kewangan iklim dengan memenuhi sasaran sebelum ini dan membentuk rangka kerja untuk perjanjian baharu dalam kewangan, mengetengahkan fokus utama kepada persekitaran, penduduk, nyawa dan kehidupan sebagai tumpuan dalam tindakan iklim dan mengerahkan COP menjadi sesi yang paling inklusif. Dengan semangat patriotisme dan kenegaraan yang tinggi serta berdasarkan pendekatan senegara, sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 akan berjalan dengan lancar, teratur, sempurna dan berhemah dari tahun sebelumnya dalam suasana yang penuh kegembiraan, kemeriahan dan keceriaan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa mesyuarat kedua Jawatankuasa Tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 tahun 2024. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menyatakan persiapan sedang giat dilaksanakan ke arah menjayakan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan pada 23 Februari 2024. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Program Pentaksiran dan Penilaian Kemahiran Bertutur Berbahasa Arab Standard bertujuan untuk mengenal pasti keperluan program latihan yang akan datang serta meningkatkan tahap kemahiran berbahasa Arab Fusha dalam kalangan tenaga pengajar dan para pelajar di persekolahan Arab. Program merupakan projek Jabatan Direktorat Am Pembangunan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman khusus untuk melaksanakan projek berkomunikasi bahasa Arab Fusha dalam kalangan para tenaga pengajar kementerian berkenaan. Sebagai tanda penghargaan kepada para tenaga pengajar dan peserta program, petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan penghargaan serta penyampaian sijil. Majlis berlangsung di sebuah hotel Kampung Cerudong. Hadir Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Terdahulu, Menteri Hal Ehwal Agama menerima kunjungan hormat daripada Dr. Said Saif Salim Al-Amiri, penasihat kepada Menteri Pendidikan dan Ketua Pejabat Menteri Pendidikan Kesultanan Oman. Juga hadir Puan Yang Terutama Irma Said Muhammad Al-Kathiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sesi terakhir Seminar Majlis Ilmu 2023 membentangkan 4 kertas kerja dengan subtema Amalan-Amalan Gaya Hidup Sihat dalam Islam. Dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Seminar berlangsung petang tadi di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pembentangan bertajuk Kepentingan Penjagaan Kesihatan Mental dan Kesejahteraan di Abad ke-21 disampaikan oleh Dayan Nur Syahmun binti Haji Matasan, Psikologis Klinikal Kementerian Kesihatan.
Konsep kemaafan dalam Al-Quran disentuh oleh Dayang Siti Hanisah binti Haji Osman, Pegawai Pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dalam kertas kerja bertajuk Konsep Kemaafan Pendekatan Terbaik untuk Menggapai Kebahagiaan Hidup. Huraian perlunya menjalankan kehidupan mengikut panduan yang ditetapkan oleh Allah dijelaskan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid, dalam kertas kerja bertajuk Panduan Hidup Sihat Menurut Al-Quran. Manakala kertas kerja bertajuk Memupuk dan Memelihara Kesejahteraan Jiwa berdasarkan karya tabib kurun ke-9 Abu Zaid Al-Balki, Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus disampaikan oleh Awang Muhammad Yusuf Haji Abdul Majid, Unit Kaunseling dan Kefahaman Agama, Kementerian Hal Ehwal Agama. Sementara itu, beberapa kertas kerja juga dibentangkan pada Seminar Majlis Ilmu 2023 pagi tadi. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kertas kerja bertajuk Amalan Sunnah Harian untuk Kesejahteraan Hidup Keluarga disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar. Rais Kupu SB menekankan pentingnya untuk mendekatkan semula umat Islam kepada prinsip-prinsip asas yang diajarkan Rasulullah. Manakala Dr. Dayang Hajasri Rahayu alias Nurjanah binti Haji Dollah, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Penerbitan UNISA, menyampaikan kertas kerja bertajuk Amalan Taubat Manifesto Rabbani Jaminan Kualiti Kehidupan Sejagat. Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Khalid, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, Kupu SB, dalam kertas kerja bertajuk Kesejahteraan Hidup dari Perspektif Islam, pula membincangkan mengenai kesejahteraan hidup dari perspektif agama Islam. Manakala kertas kerja bertajuk Lazimi Taubat Kunci Landasan Penyelesaian Masalah dibentangkan oleh Dayang Nur Huwaina binti Mahmud, Pegawai Perkembangan Agama, Pusat Dakwah Islamiah. Pelbagai aktiviti menarik disusun sempena RTB Mini Media Carnival yang akan diadakan pada 1 hingga 3 Disember depan. Untuk mengetahuinya, saksikan promo ini. RTB Mini Media Carnival 2023. Radio Television Brunei akan menganjurkan RTB Mini Media Carnival 2023 yang akan diadakan di The Mall Gadong pada 1 hingga 3 Disember 2023. Jam 11 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti turut disediakan. Singgahlah di booth RTB Go dan rebutlah peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Datanglah beramai-ramai ke RTB Mini Media Carnival 2023. Jumpa bis kita di sana. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya hari ini memaklumkan pada masa ini terdapat sedikit peningkatan dalam trend kes jangkitan influenza-like illness ILI dan COVID-19. Berikutan peningkatan pergerakan orang ramai sama ada di dalam negara atau keluar negara pada musim cuti persekolahan ini, Kementerian Kesihatan juga menjangkakan berlakunya sedikit peningkatan kes ILI dan COVID-19. Sehubungan itu, Kementerian berkenaan menasihatkan orang ramai untuk sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika batuk dan bersin yang betul, memakai sungkup muka jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Mendapatkan vaksinasi flu atau vaksinasi COVID-19 yang dilengkapi dengan dos penggalak, khususnya mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik dan ibu-ibu yang mengandung. Ini adalah untuk mengurangkan risiko jangkitan yang teruk, mendapatkan rawatan doktor dengan segera jika mengalami tanda-tanda jangkitan yang berpanjangan atau jika tanda-tanda jangkitan menjadi semakin teruk dan memakai sungkup muka semasa mendapatkan rawatan terutamanya di klinik flu dan Jabatan Kemalangan dan Kecemasan serta jika melawat pesakit di wad-wad. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi ini dan akan memaklumkan apabila perkembangan dari masa ke masa.
Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. 105 graduan Kolej Antarabangsa Micronet yang mengikuti pelbagai bidang program teknologi info komunikasi IT dan perniagaan menerima sijil dan anugerah. Penyampaian sijil dan anugerah kepada graduan disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan selaku Wakil Menteri Pendidikan. Dayang Nur Hazatul Atiyah binti Haji Muhammad Zuhdi Azali dan Awang Hishamatul Hazimah bin Ramli menerima anugerah merit cemerlang. Kolej berkenaan merupakan rakan Universiti Teknologi Brunei UTB yang menawarkan program kemasukan ijazah sarjana muda selama 14 minggu kepada pelajar sebelum layak memasuki UTB. Kerja kelima Ketua-Ketua Utiliti dan Otoriti Tenaga ASEAN bagi Sumber Tenaga Manusia Hapua kali ke-11 berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Pelbagai kertas kerja menjurus kepada pembangunan tenaga kerja akan dibentangkan dan dibincangkan ke arah meningkatkan kualiti hidup rakyat di rantau ASEAN. Hadir Awang Ahmad Reza bin Datuk Seri Setia Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat selama 2 hari ini membawa tema Persiapan Tenaga Kerja untuk Masa Depan dan dihoskan oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik. 77 perwakilan daripada utiliti pembekal tenaga negara-negara anggota ASEAN menghadiri mesyuarat yang dipengerusikan oleh Tenaga Nasional Berhad Malaysia. Pantai Jerudong Specialist Centre melalui Pusat Kanser Brunei mengadakan forum kesihatan berkaitan lelaki sempena bulan November. Forum berlangsung kemarin di Kelab Penaga Seriah. Forum bertujuan mewujudkan platform bagi perbincangan terbuka, memupuk kesedaran dan memberikan pandangan yang boleh diambil mengenai isu-isu kritikal yang dihadapi oleh kaum lelaki dalam bidang kesihatan dengan tumpuan khusus kepada kanser. Forum menampilkan para panel yang menekankan perkembangan penyelidikan kanser, pengesanan awal dan pilihan rawatan. Pensyarah dan mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru berpeluang merasa beberapa masakan tradisi Brunei semasa mengadakan lawatan akademik pagi tadi. Lawatan diadakan di Pusat Aktiviti Pelancongan Seri Tanjung, Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga. Pengisian lawatan, aktiviti demonstrasi pemprosesan dan pembuatan produk kampung. Dalam temu bual bersama Ketua Rombongan, lawatan memberikan pendedahan mengenai pentadbiran pembangunan tanah di negara Brunei Darussalam melalui perkongsian ilmu dan pengetahuan. Ada pelajar yang berminat untuk membuat latihan industri di Jabatan Tanah, Jabatan Ukur dan juga Jabatan Perancang Badan dan Desa. Dan kami menerima maklum balas yang sangat positif dari jabatan-jabatan tersebut. Mereka menerima sekiranya pelajar-pelajar Malaysia ingin membuat latihan industri di tempat mereka lah. Sebuah syarikat didenda kompaun RM2,000 kerana kesalahan membuang cecair busuk ke dalam sistem pembetungan berpusat kerajaan dan menyebabkan mengalir di tempat awam di Kampung Kulap. Borneo United Enterprise Senior Berhad diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi mengingatkan kepada individu, orang awam atau syarikat agar sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Kerja-kerja penggantian flange adapter di paip air utama berdekatan Jalan Andulau Labi, daerah Belait akan dilaksanakan esok 29 November 2023. Sehubungan itu, sebahagian kawasan di Kampung Sungai Liang dan Kampung Keluyuh, Mukim Bukit Sawat, Mukim Labi, Mukim Melilas dan Mukim Sukang berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah bermula pukul 9 malam.
Kerja-kerja tersebut akan mengambil masa 3 hingga 4 jam. Bagi sebarang permohonan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sementara itu, sebahagian kawasan Kampung Tunku Gadong, skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Tunku 1, sebahagian Kampung Katu A, bangunan Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, keseluruhan kawasan Polis Gadong, Pejabat Biro Kawalan Narkotik dan sekitarnya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok 29 November 2023. Ia disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Tunku 1 yang akan bermula pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Lebih 50 peserta luar negara menyertai bengkel karate yang akan diadakan sehingga esok di Dewan Serbaguna, Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Hadir Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Bengkel dianjurkan oleh Persatuan Karate Negara Brunei Darussalam dan Persatuan Karate Shitoryu Negara Brunei Darussalam Shitokai Brunei. Kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah PPE A1 2023 diteruskan semalam bagi pusingan suku akhir. Perlawanan diadakan di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Suku pertama permainan menyaksikan St. Andrews berjersey biru menewaskan Maktab Sains 82-67. Sementara itu, dalam perlawanan suku akhir kedua, Chonghua Bandar Seri Begawan berjersey hitam mengalahkan Maktab Duli 114-40. Dengan keputusan tersebut, St. Andrews dan Chonghua Bandar Seri Begawan berjaya melangkah ke saingan peringkat separuh akhir.